Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan belajar Sains Tingkatan 1 KSSM dan fokuskan kepada bab 4, Pembiakan. Subtopik yang pertama ialah 4.1, Pembiakan seks dan aseks. Pelajar-pelajar, cikgu nak tanya, apakah maksud pembiakan? Pembiakan ialah proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Okey, ini ialah organisma hidup dan proses menghasilkan individu baharu ialah pembiakan. Pelajar boleh lihat ini ialah ikan paus. Okey, ini adalah bayi. Dan ini adalah anak ayam. Pembiakan merupakan ciri asas bagi setiap organisma hidup. Pembiakan boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Sekarang kita boleh lihat apakah perbezaan di antara pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. Yang pertama, untuk seks melibatkan sel pembiakan, tetapi untuk aseks tidak melibatkan sel pembiakan. Bagi pembiakan seks berlaku kepada manusia, haiwan peringkat tinggi iaitu mamalia, burung, ikan, reptilia dan amfibia. Begitu juga dengan tumbuhan berbunga. Pembiakan aseks berlaku kepada tumbuhan iaitu bawang, halia dan ubi kentang dan organisma ringkas seperti ameba, hydra dan paramecium. Sekarang kita akan lihat beberapa organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks. Okey, yang pertama ni apa? Ini ialah tumbuhan berbunga, burung, mamalia, ikan, reptilia dan amfibia. Berikut ialah beberapa organisma hidup yang menjalankan pembiakan aseks. Belajar boleh teka tak yang pertama ni? Ni pernah lihat dulu ni ya, masa kita belajar organisma unisel dan multisel. Ini adalah hydra, paramecium, ini ialah ubi kentang, ameba, bakteria dan halia. Baiklah, sekarang kita akan lihat pembiakan seks. Pembiakan seks merupakan jenis pembiakan utama yang dijalankan oleh manusia. Okey. Pembiakan seks dijalankan oleh manusia, haiwan, seperti kucing dan juga tumbuhan peringkat tinggi. Pembiakan bagi manusia bukan sahaja untuk menghasilkan zuriat, malah melibatkan ikatan kekeluargaan dan kasih sayang. Pembiakan seks melibatkan dua induk. Pelajar boleh lihat yang pertama induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan iaitu sperma dan induk betina yang membawa sel pembiakan betina iaitu ovum. Ini ialah induk jantan ataupun lelaki bagi manusia dan perempuan. Pelajar boleh lihat induk jantan mempunyai testis yang menghasilkan gamet jantan iaitu sperma dan induk betina ataupun perempuan bagi manusia mempunyai ovari yang menghasilkan gamet betina iaitu ovum. Pembiakan seks menghasilkan generasi baharu yang berbeza daripada induknya dan menunjukkan variasi genetik. Variasi genetik ni ialah kepelbagaian genetik. Proses pertama yang terlibat ialah persenyawaan. Sekarang kita akan lihat perbezaan antara persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Di tengah ni ialah ciri-ciri. Sebelah kiri persenyawaan dalam dan sebelah kanan persenyawaan luar. Bagi persenyawaan dalam, nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina.
Tempat berlaku percantuman, induk jantan membebaskan gamet jantan di dalam badan induk betina. Okey, prosesnya ialah gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina dan bercantum membentuk zygote. Okay, pelajar boleh lihat ini ialah sperma dan dia akan bercantum dengan ovum bagi menghasilkan zygote. Okey, pelajar-pelajar, cikgu nak tanya, ikan menjalankan pembiakan melalui persenyawaan dalam ataupun luar? Cuba pelajar fikir. Ikan menjalani persenyawaan luar. Okey, nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di luar badan induk betina. Okey, tempat berlaku percantuman ialah induk jantan membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum. Persenyawaan ini berlaku di dalam air. Prosesnya, gamet jantan biasanya berenang menuju ke arah telur dan bercantum dengan gamet betina. Okey, pelajar boleh lihat di sini ialah gamet jantan iaitu sperma. Okey, ianya akan berenang menuju ke telur iaitu ovum dan bercantum dengan ovum. Di sini cikgu ada tunjukkan persenyawaan dalam oleh pepatung. Sekarang kita akan lihat sel sperma. Anthony van Leeuwenhoek merupakan saintis pertama yang mengkaji sel sperma menggunakan mikroskop pada tahun 1677. Seterusnya kita akan lihat pembiakan aseks. Pembiakan aseks berlaku dalam organisma ringkas seperti ameba, paramecium dan hydra. Tumbuhan seperti bawang, halia dan ubi kentang juga membiak secara aseks. Bagi pembiakan aseks, hanya satu induk yang terlibat. Okey, ini berbeza dengan pembiakan seks ya. Persenyawaan tidak berlaku dalam pembiakan aseks. Individu baharu yang dihasilkan adalah seiras secara genetik dengan induknya. Variasi tidak wujud dalam kalangan anak. Kultur tisu ialah contoh bioteknologi dalam penghasilan individu baharu. Teknik ini akan menghasilkan tanaman baharu dalam tempoh masa yang singkat. Pelbagai cara pembiakan aseks iaitu yang pertama ialah belahan dedua, pertunasan, penjanaan semula, pembentukan spora dan pembiakan vegetatif. Kita akan lihat terlebih dahulu belahan dedua. Belahan dedua ialah pembahagian satu sel induk kepada dua sel anak. Apakah contoh-contohnya? Iaitu ameba, paramecium dan bakteria. Pelajar boleh lihat dengan jelas di sini, ini ialah sel induk ameba. Nukleus membahagi, okey, sitoplasma juga membahagi dan menghasilkan dua sel anak. Okey, pelajar boleh lihat ya. Ini ialah belahan dedua ameba. Kita tengok paramecium pula. Macam tu ya, belahan dedua paramecium. Ini pula ialah belahan dedua bakteria. Seterusnya ialah pertunasan. Pertunasan ialah proses pembentukan tunas pada badan organisma. Tunas bermula sebagai satu struktur yang berkembang dan kemudiannya terputus dan membentuk individu baharu. Ini ialah hydra. Okey, nampak tunas mula keluar ya. Dan akhir sekali ianya terputus daripada induk dan membentuk individu baharu. Okey, jelas ya. Ini ialah hydra dan ini adalah tunasnya. Seterusnya ialah penjanaan semula. Penjanaan semula berlaku daripada kebolehan fragmen organisma tertentu yang tumbuh dan berkembang menjadi individu baharu yang lengkap. Contohnya ialah cacing pipih, tapak Sulaiman,
planaria dan Spirogyra. Okey, ini ialah penjanaan semula planaria dan jika ianya dipotong, okey, di bahagian atas dan juga bawah, pelajar lihat yang atas ni akan menghasilkan satu individu baharu, yang di bawah menghasilkan satu individu baharu yang lagi satu. Maka terhasillah dua individu baharu. Okey, tapak Sulaiman juga, okey, bila dipotong menghasilkan dua individu yang baharu. Sekarang kita akan lihat pembentukan spora. Pembentukan spora ialah proses penghasilan spora di dalam sporangium. Selepas sporangium pecah, spora yang halus dan ringan akan disebarkan oleh angin. Apabila sampai di tempat yang lembap, spora tumbuh menjadi tumbuhan yang baharu. Di sini terdapat sporangium dan apabila sporangium pecah, maka spora akan disebarkan. Contohnya ialah alga, ulat, paku pakis dan bakteria. Okey, jelas bila sporangium pecah maka spora disebarkan. Sekarang kita akan lihat pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif merupakan satu cara untuk menghasilkan tumbuhan baharu daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain bunga. Contoh bahagian vegetatif ialah akar, batang bawah tanah, batang rayap, berbawang dan daun. Okey, pelajar boleh lihat ini contoh pembiakan vegetatif halia. Contohnya lobak merah, stroberi, halia, ubi keladi dan ubi kentang. Kita lihat bahagian vegetatif iaitu terdiri daripada akar, daun, batang dan yang pertama kita lihat akar. Okey, jadi lobak merah bahagian vegetatifnya ialah akar. Begitu juga dengan ubi keledek. Bahagian akar tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baharu. Yang kedua ialah batang. Bahagian batang tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baharu. Bagi batang bawah tanah contohnya ialah ubi kentang. Batang rayap contohnya ialah rumput. Bagi berbawang pula contohnya ialah bawang. Dan yang terakhir ialah daun. Bahagian daun tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baharu. Okey, contohnya ialah setawa dan begonia. Sekarang kita akan lihat kepentingan pembiakan. Semua organisma hidup membiak bagi menghasilkan individu baharu. Pembiakan sangat penting untuk menambahkan bilangan organisma sesuatu spesies. Kegagalan organisma menghasilkan individu baharu boleh menyebabkan kepupusan. Pembiakan dapat meningkatkan jumlah individu yang sama spesies. Dan pembiakan menurunkan maklumat genetik kepada generasi baharu. Seterusnya, kita lihat mensyukuri kebolehan membiak. Jadi kita hendaklah bersyukur dengan kebolehan membiak untuk menyambung zuriat kurniaan Tuhan. Kita lihat kes buang bayi. Kes ini semakin meningkat dari hari ke hari. Dan perbuatan ini adalah sangat kejam. Jadi cikgu sangat berharap semua pelajar menjaga diri dengan baik dan tidak terlibat dengan kegiatan yang tidak bermoral ini. Bayi yang dilahirkan adalah penyambung spesies manusia hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.